Fokus berita dari Sabah petang ini, penunggang P-Hailing perlu patuhi peraturan pandu dengan baik ketika musim perayaan. Perinciannya bersama Suaran Syah di Kota Kinabalu. Suaran, teruskan. Ya Zahira, penunggang P-Hailing diingatkan sentiasa mengutamakan keselamatan dan mematuhi peraturan jalan raya, terutamanya pada musim perayaan ini. Dalam masa sama, mereka juga perlu merancang perjalanan dan memastikan motosikal berada dalam keadaan baik sebelum digunakan. Menteri Kerja Raya Dato' Shah Hilmi Yahya berkata, langkah itu penting bagi mengelak kejadian tidak diingini sekaligus memastikan kelancaran penghantaran barangan dan makanan kepada masyarakat. Untuk sentiasa berhati-hati di jalan raya, jaga kesihatan dan keselamatan semasa bertugas sebagai rider, terutamanya di musim-musim perayaan ini. Dan kepada mereka yang balik kampung, juga kita doakan supaya mereka selamat tiba dan balik ke kampung dalam beraya Aidilfitri ini. Dato' Shah Hilmi yang juga Adun Tanjung Keramat ditemui media dalam program Jom Balik Raya di Putatan. Majlis Anjuran Pusat Khidmat Dun Tanjung Keramat ini menyaksikan seramai 100 penunggang P-Hailing masing-masing menerima baucer mengisi minyak bernilai RM50. 200 penduduk di 8 buah kampung di Mukim Pamutarian Tatalan Nabawan yang terputus hubungan akibat hujan lebat pada Sabtu lalu menerima bantuan bakul makanan. Pegawai daerah Nabawan Marshal Anthony Idham berkata bantuan dihantar menerusi helikopter Pasukan Gerakan Udara PGU PDRM Sabah dan 2 lagi helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah. Antara kampung terlibat ialah Pangaraan, Binanun, Pohon Batuk, Sumbiling dan Tatalan Ulu. Terdapat 8 buah kampung di Mukim Tatalaan Nabawan terputus hubungan disebabkan oleh keadaan hujan yang berlanjutan sejak Rabu. Jadi ada beberapa buah jalan yang terputus akibat jambatan putus disebabkan banjir dan juga tanah-tanah runtuh lah. Marshal Anthony yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPB di Nabawan ditemui pemberita di Nabawan. Saya berterima kasih kepada tindakan Tuan Dio yang begitu cepat untuk merancang pengantaran bakul bantuan makan ini yang didarmakan oleh YB Dato' Ato, YB Dato' Gani dan juga kepada kebajikan. Bagi kami masyarakat kampung, berterima kasihlah dari sumbangan-sumbangan yang dapat mereka hulurkan kepada kami. Dalam perkembangan berkaitan, Marshal Anthony berkata, pihak JPB di Nabawan kini dalam proses menganggarkan kerosakan jalan runtuh di mukim berkenaan untuk diajukan kepada pihak berwajib. Beliau berharap peruntukan baik pulih kesan runtuhan itu dapat dipercepat agar kerja-kerja pembaikan jalan dilaksana segera. Seramai 16 prospek Sekolah Henry Gani Keningau terlibat dalam program pelepasan banduan secara lesen PBSL Ihsan Madani bertemakan kepulangan yang dinanti sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri 2025. Pelepasan disempurnakan Pemimpin Pembangunan Masyarakat PPM, Suk Tony Talasoy. Pengarah Sekolah Henry Gani Keningau, penolong Komisioner Penjara Sirajuddin Abdul Majid berkata, mereka yang terpilih dalam PBSL adalah prospek yang telah menjalani sekurang-kurangnya 1/3 daripada tempoh hukuman di dalam fasiliti. Mereka juga telah menjalani program pemulihan dalam komuniti sehingga selesai baki hukuman di luar fasiliti. Untuk pelepasan prospek ini akan diteruskan bersempena dengan bulan-bulan hari-hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri macam ni, Kamatan dan Hari Raya Haji dan sebagainya. Banyak-banyak berterima kasih kerana saya di dalam ini telah banyak mendapat pengajaran dan mendapat banyak kesadaran di penjara ini. Aku pun sadar sudah mau jumpa ibu bapa. Gembira sudah, senang yang aku dapat pengalaman di dalam penjara, aku sadar sudah.
Lebih 2.9 juta ringgit zakat perniagaan diterima Majlis Ugama Islam Sabah MUIS daripada 10 agensi perniagaan di negeri ini. Antaranya TM Technology Services Sdn Bhd, Agrobank, Bank Muamalat, Takaful Malaysia dan Lembaga Koko Malaysia. Penyerahan zakat perniagaan disampaikan wakil setiap agensi kepada Yang di-Pertua MUIS, Datuk Seri Panglima Yahya Hussein dalam program Mutiara Kasih Ramadan dan Sinar Tinta Maharajan di Kota Kinabalu. Penyerahan disaksikan Exco Pendidikan dan Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Majlis dihadiri isteri Yang di-Pertua Negeri, Toh Puan Faridah Tusin ini turut menyaksikan penyampaian sumbangan wang tunai dan bakul makanan kepada 50 asnaf sekitar Kota Kinabalu. Turut dilancarkan buku Maharajan Persuratan dan Kesenian Islam Nusantara Sabah Malaysia kali ke-12 terbitan MUIS. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP meluluskan RM300,000 untuk membina projek pembangunan tamu desa Tomborungus di Kudat. Pembinaan berkenaan dijangka selesai tahun ini. Banyak keperluan tambahan yang saya teliti. Sebab itu kita setuju luluskan peruntukan ini supaya dapat dibina premis tamu desa Tomborungus tahun ini juga. Beliau ditemui RTM dalam Majlis Ramah Mesra Menteri KUSKOP bersama Gerakan Koperasi Kudat. Tahun lepas KUSKOP telah menyalurkan RM813 juta pembiayaan dan geran kepada lebih 53,000 usahawan, koperasi dan PMKS di Sabah. Dalam majlis ini, seramai 20 orang asnaf menerima bantuan bakul makanan dan duit raya. Turut disampaikan sumbangan panel solar, air dan kurma kepada 18 buah masjid di kawasan Parlimen Kudat. Umat Islam diminta terus mengimarahkan masjid bukan sekadar tempat beribadah, sebaliknya sebagai pusat ilmu dan perpaduan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ruslan Muharram, yakin pendekatan itu sudah tentu dapat menarik ramai golongan muda terlibat dalam aktiviti dianjurkan. Maknanya kita perlu bersama-sama untuk mengimarahkan masjid. Dan sudah tentu dengan adanya pengimarahan ini kita mendapat sama-sama untuk membawa, mendidik golongan muda kita. Beliau ditemui RTM dalam program Santunan Kasih Ramadan di Masjid Daerah Telupit. Program bertujuan menyantuni golongan memerlukan di lokasi terpilih itu bermula Sabtu lalu dan berakhir 29 Mac di Masjid Daerah Beaufort. Jadi pada khidmat saya ataupun pada pandangan saya ini amat baik dan perlu diteruskan pada masa-masa akan datang. Sempena program ini, Datuk Ruslan menyampaikan sumbangan bakul makanan kepada golongan asnaf sekitar Telupit. 17 biji kek dipersembahkan kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman dan isteri Toh Puan Faridah Tusin sempena Hari Raya Aidilfitri 2025 di Istana Seri Kinabalu. Kek berkenaan dihasilkan beberapa hotel terkemuka serta kolej universiti di ibu negeri. Tun Musa menzahirkan ucapan penghargaan atas sumbangan kek tersebut. Kek yang disumbangkan ini dihasilkan menerusi kreativiti dan kepakaran masing-masing. Kek ini bertemakan Istana Syawal, diinspirasikan daripada Istana Timur Tengah dengan bercorakan Istanbul dan juga kepelbagaian reka bentuk dan warna-warna yang ceria lah kan. Kek di dalam ni ada 80 kilo durian kek dalam ni dan kami mengambil masa dalam 2 minggu lebih lah begitu untuk kasih siap semua ni. Bagi pihak University College Sabah Foundation, kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada Tuan Yang Terutama Tun dan juga Toh Puan. Kek akan diagihkan kepada golongan asnaf dan anak yatim sekitar Kota Kinabalu. Baik, saudara, sekian perkongsian dari negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Zahira untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Suaran.